barisan teknikal barisan teknikal tidak sekolah di Melaka. Tidak terlupakan semua guru-guru penasihat silat sekolah dan juga guru jurulatih silat kalau yang ada dapat bersama lah dengan kita pada petang ni. So insyaAllah Alhamdulillah petang ni kita akan adakan sedikit taklimat tentang pertandingan cabaran silat seni Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Melaka yang akan diadakan dalam dalam tarikh yang akan ditetapkan lah. Kita akan bincang taklimat ni. Okay, sebelum kita mulakan taklimat kita pada petang ni, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Hakim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemputlah Tuan Hanif untuk berikan sikit ucapan lah sebelum kita mulakan taklimat pada petang ini. Silakan Tuan Hanif. Terima kasih Ibu Zami selaku pegawai teknikal pengurusi teknik silat Negeri Melaka, Sekolah Negeri Melaka dan juga pegawai teknikal silat kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati sahabat saya Cikgu Zami, pegawai teknikal pengurusi teknik silat Sekolah Negeri Melaka, rakan-rakan pegawai teknikal, guru penasihat, guru latih, guru-guru silat yang berada di dalam mesyuarat kita pada petang ini. Alhamdulillah, diucapkan terima kasihlah kepada semua sekali yang berkelapangan untuk bersama-sama pada petang ini, yang mana seperti tuan-tuan dan puan-puan semua sedia maklum, perjumpaan kita ini adalah untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan program pencak silat iaitu yang akan berlangsung selepas taklimat ni, yang mana kita akan adakannya secara dalam talian. Kalau diikutkan dia punya takwim yang ada dalam Kementerian Pendidikan, tak silap saya sama ada Putrajaya ataupun KL lah, Kuala Lumpur yang akan jadi tuan rumah pencak silat kebangsaan. Tapi memandangkan pandemik ni masih lagi menghalang kita, jadi segala-galanya telah diputuskan dalam bentuk talian lah, secara online. So ketah kerja yang untuk pertandingan silat kebangsaan ni pun dah pun kita terima, dan ketah kerja sama jugalah yang kita gunakan untuk ke peringkat negeri, yang mana konsep pertandingan semua kita ikut yang sedia ada dalam ketah konsep berkenaan, dan peserta yang terbaik nanti akan mewakili negeri Melaka ke peringkat kebangsaan. Saya difahamkan oleh pihak BSKK KPM Tuan Azhar, yang mana KPM juga merancang untuk menjadikan kejohanan pencak silat secara dalam talian ni sebagai program antarabangsa, yang mana KPM ada menjemput negara jiran, ada beberapa negara jiran untuk turut serta dalam pertandingan ini. Jadi dah ada persetujuan lah daripada negara jiran kita, daripada Indonesia, daripada Thailand, tak silap saya Brunei pun ada yang dah bersetuju lah. Singapura tak silap saya ada juga, saya tak pasti lah, yang dah bersetuju untuk menyertai program berkenaan. So siapa yang
terlibat kekebangsaan tu ada kemungkinan berpeluang juga untuk mendapat pengiktirafan program KOKO peringkat antarabangsa. Ini satu peluang yang sangat baik lah saya kira. Sebab kita nak dapat level international pun susah. Program-program di bawah Badan Uniform Seni Bela Diri ni yang banyak buat program antarabangsa ni sekarang ni saya tengok adalah taekwondo. Taekwondo banyak buat program yang level antarabangsa. Dia buat peringkat Asia, jaringan dia luas, lebih luas daripada kita. Tapi kita juga boleh usahakan untuk dapatkan peluang yang macam ini seperti mana yang telah diusahakan oleh Tuan Nazar di BSK KKPM. Beliau ada jaringan dengan negara-negara jiran, jadi ini peluang yang baik untuk kita lah. Sebelum ni ada program Badan Uniform yang dah pun diusahakan oleh Cik Nazar di kementerian yang mana dah 2 kali Melaka jadi tuan rumah. Program perkemahan Badan Uniform peringkat antarabangsa, program perkemahan KRS antarabangsa. Jadi kali ni peluang untuk silat pula diantarabangsakan. Sebenarnya kita pun boleh buat kalau kita ada jaringan dengan negara-negara luar. Kalau di kalangan rakan-rakan kita, di kalangan pegawai teknikal kita, sekiranya ada jaringan luar dengan negara-negara luar pun kita boleh menganjurkan. Ataupun kita nak anjurkan satu program khas silat secara dalam talian peringkat antarabangsa, juga kita boleh minta bantuan ataupun mendapatkan laluan jaringan antarabangsa tu dengan Cik Nazar di KPM. Seperti mana yang disebut oleh Tuan Pengarah Dr. Muhammad Azam pada mesyuarat dialog prestasi yang awal hujung tahun lepas. Memang Tuan Pengarah dia minta JPM Melaka ataupun Negeri Melaka ada menganjurkan satu program peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa mungkin ini silat boleh ambil peluang untuk mencuba buat program silat sehingga ke peringkat antarabangsa lah. Untuk proses dapat kelulusan, pengiktirafan semua, insyaAllah saya boleh guide lah semua sekali. Benda tu memang di bawah bidang saya dan saya sendiri memang saya yang menguruskan urusan kelulusan, urusan pengiktirafan, permohonan, memang saya uruskan. Jadi kalau kita dapat gerakkan pasukan kita untuk cuba laksanakan program berkenaan, insyaAllah saya sedia membantulah. Jadi saya rasa setakat itu saja. InsyaAllah saya serahkan pada Cikgu Zamir untuk agenda yang seterusnya lah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Hanif atas ucapan tu tadi. Okey. Saya nak lalukan mana yang teknikal dan juga guru-guru nasihat yang baru hadir. Okey, seterusnya kita pergi kepada penerangan tentang ni tandingan kita ni. Okey, saya skip objektif. Okey, ni ialah kaitan dengan tarik-tarik, kaitan dengan tandingan ni. Okey, so tandingan ni kalau ikut kertas kerja daripada kementerian, tandingan ni bermula daripada 21 Jun sampai 21 Julai. Okay. Tetapi disebabkan tarikh penghantaran video ni ke peringkat kebangsaan ialah pada 12 hingga 16 September. So saya dah berbincang dengan Tuan Hanif, kita lanjutkan penyerahan video di peringkat negeri ni bermula daripada 1 Julai hingga 17 Ogos. 1 Julai hingga 17 Ogos. Sebabnya kita nak hantar ke peringkat kebangsaan ialah dalam tempoh 12 hingga 16 September. So banyak masa lagi. So kita lanjutkanlah. Kalau ikut kertas kerja 21 Julai. Patutnya 21 Julai. Tapi 21 Julai kita nak hantar pada 12 September di peringkat kebangsaan. So kita ubah di peringkat negeri kita. Dengan syarat kita tak melangkau peringkat kebangsaan. Okey, dan serahan hingga 17 Ogos. Lepas tu penyurian di peringkat negeri kita akan bermula pada 23 Ogos sebabnya kita ambil masa untuk kita sorting. Kadang-kadang ada video tak boleh buka,
Okay, kalau kita dah buat tandingan peringkat online apa, peringkat dalam talian ni, di peringkat Negeri Melaka sebelum ni pada tahun lepas, ada juga kita hadapi masalah yang video dia simpan dalam bentuk dalam Google Drive, lepas tu dia tak bagi akses. Lepas tu tak ada nombor kontak, so kita tak boleh nak kontak. Itu sebab kaedah pada tahun ni kita ubah sikit, kaedah penghantaran video tu kita ubah sikit. Okay, juga ini berkaitan dengan tarikh-tarikh yang berkaitan lah. So pertandingan peringkat negeri bermula 1 Julai hingga 17 Ogos. Okay, maknanya tuan-tuan bolehlah hantar rakaman murid-murid di bawah sekolah tuan-tuan dan puan hinggalah 17 Ogos. Lepas tu tarikh penghantaran peringkat kebangsaan ni akan diuruskan oleh teknikal silat negeri lah selepas memilih yang terbaik. Okay, memilih yang terbaik kita akan hantarkan ke urustia di peringkat kebangsaan pula untuk disorting dan dibuat penjurian. Okay, manakala di peringkat antarabangsa belum ada tarikh yang tetap, tapi memang ada usaha untuk kita, Tuan Nazar, ketua penolong pengarah di bahagian sukan, curriculum dan kesenian, memang dah ada usaha, dah ada buat perbincangan awal untuk mengadakan pertandingan ni di peringkat antarabangsa. Kita agak-agak dapat dijalankan lah. Kadang-kadang benda awal dah setuju, kadang-kadang dah dalam minit mungkin ada perubahan. Kita tak tahu. Kita doakan supaya boleh dijadikan di peringkat antarabangsa. Dan kita harap murid-murid daripada Melaka ni dapat mewakili Malaysia untuk bertanding dengan antarabangsa, insyaAllah. Okay je kan, kalau ada apa juga nak tanya boleh tunggu celah je kan. Raise hand ke apa, tak masalah. Okey, seterusnya kita tengok pada syarat penyertaan. Syarat penyertaan, peserta mestilah daripada murid yang bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan lah. Okey, bagi sekolah yang bukan di bawah Kementerian Pendidikan, kalau ikut di peringkat kebangsaan tak dibenarkan. Tapi untuk peringkat Negeri Melaka, kita teruskan polisi kita seperti yang sebelum-sebelum ni, dibenarkan di peringkat Negeri Melaka, tetapi tidak boleh mewakili Melaka. Sebabnya syarat di peringkat kebangsaan mesti sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi di Negeri Melaka nak bagi ruang kepada mereka ni mendapat penyertaan di peringkat negeri, kita benarkan. Contoh macam sekolah macam MRSM, Kolej Yayasan Saad. So boleh masuk di peringkat negeri. Tapi kalau kata dia menang, dia tak boleh mewakili Negeri Melaka lah. Sebab syarat nak kebangsaan mesti sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi di Negeri Melaka kita benarkan untuk dapatkan dia markah penyertaan lah. Markah penglibatan penyertaan. Okey, peserta sekolah menengah yang layak. Ini dah dibincang. Yang terkini ialah pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Tingkatan 6 ni tak kira 6 rendah ataupun 6 atas. Tingkatan 1 hingga tingkatan 6. Manakala sekolah rendah yang layak ialah murid tahun 4 hingga tahun 6 sahaja. Bukannya tahun 3 tak payah masuk. Sebab tahun 3 tak dinilai dalam dia punya PAJSK. So penilaian PAJSK bermula dari tahun 4 hingga tahun 6. Okey, dan digalakkan supaya setiap peserta menyertai satu kategori sahaja. Sebabnya, kalau dia masuk banyak kategori tak ada masalah. Kalau kata dia menang, katakanlah dia menang 2 kategori, kita akan hantar untuk wakil negeri 1 kategori saja. Dia tak akan wakil untuk 2 kategori. Sebab kita nak banyakkan orang kata peluang orang untuk menyertai. Maknanya kalau mungkin dia menang, katakan dia masuk sekolah rendah, dia menang kategori seni tari dan juga seni tempur, dia menang. Tapi kita akan bagi dia wakil salah satu. Kita tak akan bagi dia wakil dulu. Okey, cikgu. Ini dari segi syarat penyertaan. Kalau cikgu ada apa-apa tanya, boleh tanya terus cikgu. Okey. Terusnya, kategori pertandingan. Sekolah menengah dan sekolah rendah sama. Kita ada putera dan puteri. Kita ada seni tari silat. Dan kita ada seni tempur silat dalam kurungan solo. Maknanya dia bersorangan cikgu. Walaupun namanya tempur, dia tak berdua. Dia seorang. So, kita tulis solo. Yang ni dulu kita pernah buat seni kreatif. Seni silat kreatif dulu. So maknanya dia bertempur. Seolah-olah dia bertempur dengan ni lah musuh. Tapi dia buat secara bersorangan. Dia buat secara bersorangan. So kita ada kategori sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Cikgu. Okey. Seterusnya muzik iringan. Okey, muzik iringan ni nak dijelaskan bahawa muzik tidak dibenarkan menggunakan muzik iringan dibawa secara langsung. Maknanya kat tepi dia tu ada orang buat gendang silat tak dibenarkan. Sebab
kita nak pastikan SOP dijaga, tak ada perkumpulan. Okey, maknanya kalau ada berlakunya benda tu bermaksud akan ada penyimpunan yang ramai. So kita tak benarkan adanya muzik secara live. Muzik secara live sepanjang sepanjang persembahan peserta tersebut. Okey. So muzik boleh ditambahkan kemudian. Muzik boleh ditambahkan kemudian. Okey, seterusnya syarat persembahan. Ini kena jelas juga. Okey, syarat persembahan, rakaman video adalah tidak melebihi 3 minit dan mesti dirakam secara berterusan. Maknanya dia tak boleh cantum-cantum je. Dia tak boleh cantum-cantum. 3 minit berterusan, daripada mula sampai habis. Okey, rakaman yang melebihi 3 minit akan dikenakan diskualifikasi. Maknanya siapa yang lebih 3 minit, walaupun 1 saat sekalipun, kita akan kenakan diskualifikasi. Sebabnya ini rakaman. Okey, ini rakaman. Sebenarnya kita boleh setting 3 minit. Kalau live tu kita boleh bagi toleransi lagi 5 saat, 3 saat sebab dia live. Kadang-kadang budak bila dia buat live tu dia tak boleh nak kontrol, tapi bila kita buat rakaman sepatutnya dia boleh kawal lah 3 minit tu. Kalau dia tak lebih 3 minit dia akan buat rakaman baru. Okey, rakaman akan bermula. Rakaman ni mestilah bermula daripada peserta membuat salam hormat. Bermaksud video cikgu mesti mula dengan murid dah siap-siap salam hormat. Dekat tengah lah. Dekat tengah-tengah kamera tu. Dia mesti dah buat salam hormat. Bukannya dia masuk, baru kita kira, tak ada. Dia mula je video mesti dah hormat. Bukan dia mula video dia akan start daripada tepi, masuk hormat, baru kita kira masa, tak ada. Masa video mesti bermula daripada dia salam hormat ke depan. Maknanya kita buka je video tu, dia dah salam hormat. Okay, cikgu sampailah, lepas dia dah buat peragaan apa tu, sampailah dia tutup salam hormat, ni 3 minit. Dah selesai 3 minit. Okay, cikgu Lepas tu, peserta perlu memulakan peragaan ataupun persembahan dengan menghadap ke arah kamera. Mesti menghadap kamera. Jangan dia menghadap dari tepi ke apa. Mesti menghadap kamera. Okey. Okey, seterusnya kamera. Kedudukan kamera. Kedudukan kamera mestilah satu arah saja. Satu arah. Dia tak ada arah-arah lain. Satu arah saja. Okey, pada ketinggian aras mata. Maknanya dia bukan daripada bawah, bukan daripada atas. Okay, dan kamera mesti statik dan pegur. Maknanya dia tetap kekal di situ. Dia maknanya dia tak bergerak mengikut pelajar. Dia tak bergerak mengikut peserta. Dia mesti tetap di situ. Satu kedudukan saja. Okey, lepas tu suntingan ataupun editing yang melibatkan percantuman dan pembetulan babak tidak dibenarkan. Sebab bila dia buat cantuman dan pembetulan babak, bermaksud budak ni dia tak melakukan babak tu secara berterusan. Kita tak nampak dia buat secara berterusan 3 minit. Mungkin seminit dia buat babak satu, dia stop. Dia rehat dulu, lepas tu dia buat babak dulu. Lepas tu dia cantum-cantum. Nanti dia akan nampak cantik lah. So kita tak nak yang tu. Kita nak dia 3 minit keterusan. Suntingan yang dibenarkan adalah untuk memasukkan lagu ataupun tulisan yang menunjukkan jenis kategori kat bawah tu kan. Okey, kategori seni tari daripada sekolah mana. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, lepas tu ataupun cikgu yang ada kemahiran nak buat green screen, letakkan tiba-tiba background dia berada di tepi pantai ke apa, tak ada masalah. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak buat rakaman di merata-rata tempat kan, kan. So SOP mesti pastikan SOP mesti dipatuhi juga. Jangan pasal nak dapat tempat cantik pergi buat dekat taman, padahal tak dibenarkan masih lagi tak dibenarkan di taman ke apa kan. Boleh buat di rumah. Kalau kata cikgu tu dia ada kemahiran, dia boleh ubah lah dia punya background tu cikgu. Okay, cikgu, yang potong dibenarkan cikgu ialah potong awal dengan akhir. Sebab dia tak mengganggu persembahan pelajar. Maknanya katakan okey, cikgu dah setting, cikgu rakam, budak dah masuk sekali tu, cikgu rakam. Lepas tu bila cikgu nak hantar nanti untuk pertandingan, cikgu potong yang dia masuk tu. Maknanya cikgu mula dengan dia dah mula ni. Itu tak ada masalah. Sebab kita tak mengganggu yang 3 minit yang berterusan. Kita potong awal, kita potong hujung. Tak ada masalah. Kita jangan potong yang tengah-tengah, dia main cantum-cantum. Itu tak dibenarkan juga. Okey. Lepas tu peserta hendaklah berpakaian silat lengkap. Okay, bagi kategori seni tempur, kita ikut peraturan macam kementerian peraturan yang telah ditetapkan sebelum ni, tiada baju layang. Walaupun dia persembahannya seorang, tapi mesti ingat persembahan tu melibatkan pergerakan bertempur. So, maknanya kemungkinan akan baju layang tu dia akan mengganggu pergerakan dia. Seni tari lain, seni tari dia tak banyak pergerakan yang macam tempur. Dia tari. So dia boleh pakai baju layang lah. Dia boleh pakai baju layang je. Okey cikgu, ada apa tu?
setakat ni, yang syarat persembahan ni. Cikgu Mas Liza, ada nak tanya apa? Assalamualaikum kami. Cikgu Luman lah. Tadi ni, untuk ruang persembahan pertandingan, dia tak bebas sebenarnya. Dia tak ada terikat dengan 99 kes boleh sebut. Maknanya bebas sebenarnya. Ruang, Macam mana tak dengar, ruang, macam mana? Ruang tak ada. lokasi. Maknanya ruang bebas maknanya bebas. Dia tak ada luas gelanggang. Kita tak tetapkan. Okay, ruang bebas Luas gelanggang kita tak tetapkan. Tapi pastikan bila kita buat rakaman tu dalam ruang lingkup kamera tu lah. Okey. Sebab kalau dia tiba-tiba di luar kamera sekarang, dia akan mengganggu pemakahan lah. Dia akan ada efek kat pemakahan lah kan. Sebab kita tak nampak apa benda yang dibuat. So kena hati-hatilah, maknanya ruang tu kita tak tetapkan. Ruang tu kita tak tetapkan. Okay. Muhammad Zamir. Boleh tak buka Ya, syarat yang pertama tadi? Syarat pertama dia tak sempat nak ambil gambar. Yang pertama tadi, kejap je. Ni tak apa. Tak apa dulu. Yang ni saya akan bagi ni. Ni saya dah buka dah. Saya akan bagi saya akan bagi link ke syarat-syarat ni nanti. Saya dah buat dia punya Google Site. Cikgu boleh buka Google Site tu, dalam tu ada borang apa semua siap. Nanti cikgu tengok dalam tu je, tak masalah. Yang ni pun nanti saya akan masukkan dalam grup. Statik je, tak boleh bebas. Kamera mesti statik, dia mesti satu tempat dia tak boleh bergerak-gerak ikut peserta. Okay, cikgu Cikgu apa dia tanya dia? Cikgu Erlia ni saya baca ikut nama je Cikgu Mardia tak ada dalam grup Nanti Cikgu Mardia ni PM saya ni. Nanti saya bagi nombor telefon saya cikgu Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Okey cikgu. Zoom in, zoom out bermaksud dalam masa peragaan tu dia zoom in, zoom out. Kalau boleh tak boleh cikgu. Memang tak boleh lah zoom in, zoom out. Dia maknanya dia kekal lah. Maknanya cikgu kena setting dia punya kedudukan budak tu nanti. Cikgu Okay, cikgu apa ni? Cikgu Muzil, okey cikgu Budak Lokman dia boleh terbang tu. Dia terbang, dia kena maknanya jarak kamera tu dia kena setting lah. Maknanya masa sebelum dia nak buat peragaan, dia dah setting peragaan kan. So dia dah tahu dah ruang lingkup yang dia akan guna kan. Lepas tu dia akan setting kamera tu dengan jarak yang bersesuaian dengan ruang yang digunakan. So tak perlu zoom out, zoom in cikgu Okay, cikgu Muzil boleh jawab tak? Okey cikgu Muzil, okey? Alhamdulillah, okey. Kamera statik cikgu Elin Elin. Kamera statik maksudnya statik lah, dia tak bergerak. Kekal je. Kekal je. Okey cikgu tapi kalau dia pegang tangan tu, dia bergerak-gerak tu, kita tak boleh buat apa lah cikgu. Kalau dia pegang dengan tangan, dia tak pakai tripod ke apa, pegang tangan, bergerak tu, dia tak boleh apa. Tapi jangan dia bergerak di kawasan yang sama tu tak masalah lah. Maknanya dia tak boleh nak statik kan, pasal dia pegang tangan kan. Kalau kata yang tak dibenarkan ni dia ikut budak. Dia ikut budak tau. Tu kita tak nak. Kita tak nak yang dia ikut budak tu. Dia kekal je. Kalau tangan tu bergegar-gegar tu, okey lah 3 minit kan cikgu nak tahan kan. Macamnya memang bergegar lah tangan kalau tak ada pakai tripod kan. Itu tak boleh buat apa lah. Itu tak apalah. Bergerak yang macam tu tak apa. Yang tak boleh gerak ni macam ni. Yang tu tak boleh cikgu Yelah, kita tak tahu kan kat rumah ada tripod ke tidak kan. Kadang-kadang kita tak atas meja je. Okey cikgu Okey, ada lagi cikgu tentang syarat persembahan. Yang persembahan ni penting. Okey, contoh video tak ada puan. Sebabnya benda ni contoh yang ada seni tari. Tapi yang kita buat tahun lepas itu syarat daripada Negeri Melaka saja. Syarat dalam Negeri Melaka saja. Okey so yang ni syarat daripada kementerian. Kita dah bincang dengan Pengurusi Teknik seluruh negeri Malaysia itu, kita dah tetapkan macam tu. Yang dulu kita bebas, kita tak ada masalah pun, kamera bergerak pun kita tak kisah, tak ada masalah. Sebab kita nak penyertaan pada masa tu. So yang ni kita tetapkan dia rakaman je cikgu. Dia punya bentuk pergerakan tu macam tandingan sebelum-sebelum ni. Cikgu Madia tandingan dia macam sebelum-sebelum. Cikgu boleh tengok
Google lah dalam YouTube seni tari. Cuma seni tempur yang solo tak ada. Kalau cikgu nak tengok apa ni seni tempur ni macam kita main solo kreatif. Solo kreatif tu contoh seni tempur. Maknanya dia nampak macam dia bertempur dengan musuh tapi tak ada musuh di depan. Dia bertempur dengan musuh yang gaib lah maksudnya. Ketika kata lain dia bertempur dengan musuh yang gaib. Okay, cikgu Madia Okay. Apa cikgu Fadilah? Okey kan? Okey, berapa ramai peserta untuk satu kategori? Okey, untuk setiap kategori kita galakkan tadi ni tadi jap. Syarat penyertaan tadi. Okay, kita galakkan setiap peserta menyertai satu kategori saja. Okey. Okey, kalau dia nak masuk banyak kategori pun tak ada masalah. Cuma kita akan pastikan kalau dia menang, kebetulan dia menang dalam 2 kategori, kita akan bagi dia wakil satu kategori saja. Kita akan bagi dia wakil satu kategori. Tak ada masalah. Cikgu nak bagi dia orang pergi masuk kategori seni tari dengan seni tempur solo, tak ada masalah. Tapi kalau dia katakan dia dapat tempat 5 terbaik untuk dua kategori tu, kita akan pilih dia satu kategori je. So kita nak ramaikan budak yang boleh wakil. Kalau kata dia mewakili 2 kategori, kita dah short seorang. Maknanya kita boleh hantar untuk sekolah rendah, laki saja 10 orang. Okay, sebab ada tari mesti tempur kan. Ya. Tuan. Bilangan peserta tak kisah boleh berapa ramai Tak ada masalah. Kita nak bagi penyertaan tu ramai. Okey, Roger. Tapi nak kena tanya Cikgu Anik, Tuan Anik lah. Sijil okey kalau penyertaan? Kalau ramai-ramai? Kan saya cakap boleh kan, sijil tak ada lah. Tuan Anik? Apa isu sijil tadi Sijil penyertaan lah. Sijil penyertaan peringkat tak ada masalah. Tak ada. Kita tak ada masalah e-sijil. E-sijil boleh ramai lah, tak ada masalah lah. Boleh ramai, tak ada masalah. Okey Cikgu so jangan risaulah, penyertaan tak ada masalah lah. Boleh masuk ramai, nak pilih yang terbaik. Okey, kata Cikgu macam contoh macam peserta A, dia masuk seni tari je, tapi dia hantar sampai 2-3 video. Cikgu kalau boleh kita galakkan dia hantar satu video yang terbaik lah. Bukan apa Cikgu kadang-kadang penat dekat juri nak menjurikan nanti. Hantar yang terbaik je, hantar yang terbaik. Okay Cikgu ada lagi Cikgu? Sekejap saya tengok. Pelajar lain boleh ke untuk satu kategori? Okey, dah dapat Dah faham Cikgu Kalau satu kategori hantar lebih seorang. Okey, ni maksudnya apa Cikgu? Maknanya dalam satu sekolah tu Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Satu sekolah, dia hantar seni tari tu, nak hantar 10 orang, hantarlah. Tak ada masalah. Tak ada masalah Cikgu Okey Cikgu. Dia bukan kata macam sebelum ni, bila kita buat bersemuka, satu sekolah untuk satu kategori, seorang je boleh pergi kan. Tetapi yang ni pasal kita buat dalam bentuk dalam talian, boleh hantar seberapa ramai. Sebab kita nak galakkan penyertaan untuk bagi markah PJSK je. Untuk bagi markah PJSK. Maknanya macam satu sekolah, dia nak hantar seni tari lelaki, puteri. Dia ada 10 orang dia nak hantar. Hantarlah 10 orang, tak ada masalah. Tak ada masalah je Okey Cikgu Cikgu Zuraini je. Tadi angkat tangan ni. Okey, hantar video dalam pun nanti saya terang ada dalam saya punya slide. Okey Cikgu Okey, kalau tak ada apa saya teruskan. Okey, syarat persembahan saya sambung rakaman video. Rakaman video mestilah dihantarkan menggunakan borang Google Form seperti di pautan berikut. Google borang ni pun ada semua saya letakkan dalam Google Site. Nanti saya akan saya akan bagi pautan Google Site tu. Cikgu boleh masuk Google Site tu, cikgu boleh tengok peraturan, cikgu boleh tengok dia punya aspek-aspek yang dinilai, cikgu boleh tengok borang-borang dia, cikgu boleh tengok surat-surat semua ada. Okey. Peserta hanya perlu menghantar pautan video rakaman. Bukannya dia punya file video. Pautan saya, link. Maknanya cikgu dah buat rakaman. Lepas tu cikgu kena upload dalam YouTube, ambil dia punya link.
Okey, pastikan pautan video rakaman dalam bentuk pautan YouTube bagi memudahkan juri untuk akses kepada rakaman tersebut. Sebab sebelum ni kita pernah buat di peringkat negeri dulu. Bila ada cikgu dia hantar link tu, dia simpan dalam Google Drive tapi dia tak bagi akses untuk orang masuk. Bila dia tak bagi akses, kita tak boleh nak buat penjurian. Kita dah hantar dah request tapi dia tak balas. So menyebabkan kesianlah budak, tapi kita bagi juga markah penyertaan pada budak tu. Sebab video dah hantar, walaupun video tak ditengok. Kita pun tak tahu betul ke video silat ke tidak kan. Tak apa-apa video kita tahu kan. So pastikan dalam bentuk YouTube lah. Kalau YouTube kita boleh tengok. Mudahlah kita nak akses kepada video kan. Okey, perantaran rakaman video tu perlu dihantar menggunakan borang Google Form tadi. Maknanya Google Form tu dia ada nama maklumat murid. Lepas tu dia ada maklumat ni, nanti saya akan tambah satu lagi. Saya belum letakkan maklumat guru penasihat. Sebab saya nak tahu juga guru penasihat yang terlibat. Okey, jom nanti saya akan share. InsyaAllah jom. Cikgu Elin. Saya akan share slide ni. Okey, perantaran video tu mesti dihantar selewat-lewat 17 Ogos 2021. Okay. Kalau kata ada request nak kalau ada request nak lanjutkan lagi, kita akan tengok dia masa semasa lah sebab kita nak tengok juga dari segi juri nanti kita nak susun. Sebab kita dah pernah buat penjurian pertandingan online ni, tapi pada masa tu kita dapat bersemuka. Kita dapat bersemuka. Okey. Bersemuka tu pun penat juga kita buat penjurian. Ni apatah lagi sekarang ni, dalam keadaan sekarang tak boleh nak bersemuka antara juri. Bermakna saya kena bagi video ni dengan juri menjuri di rumah masing-masing. Maknanya dia akan jadi macam tu lah penjurian tu nanti juga. So kita mudahkanlah juri untuk buat penjurian. Okay juga Okay juga, ada apa lagi nak tanya sebelum saya masuk slide yang seterusnya? Okey, kalau tak ada apa, CJ pencapaian dan penyertaan tadi, saya. Cikgu Mas Rizal Tentang muzik ni macam mana? Adakah boleh menggunakan muzik moden ke ataupun macam mana? Ataupun campuran? Dia format macam kementerian pendidikan punya format. Format kementerian. Oh, baik. Format mesti ikut format kementerian. Muzik mesti muzik yang dibenarkan. Seperti format kementerian lah. Okay, kalau tempur dengan muzik tempur je lah. Okay. Kalau seni tari dengan muzik seni tari je lah. Ikut format je Yang tak boleh, muzik tu dibuat secara live. Itu tak boleh. Tak boleh muzik tak boleh. Okey. CJ pencapaian diberikan kepada 5 peserta terbaik juga 5 peserta terbaik ni akan mewakili Melaka lah ke peringkat kebangsaan. Maknanya untuk seni tari sekolah rendah lelaki 5, seni tari sekolah rendah perempuan 5, seni tempur sekolah rendah semualah 5 dia akan mewakili negeri Melaka lah. Cikgu Fadilah je. 5 ni akan mewakili negeri Melaka. Ini sikit je kalau kita tengok yang cabaran cyber challenge tu 20 orang. 20 orang satu kategori. Tapi di peringkat penjualan di peringkat kebangsaan memang pening kepala je memang pening kepala. So yang ni kita letakkan 5 setiap kategori. Kalau kita buat yang bersemuka, biasanya budak boleh pergi satu je. Tapi kali ni kita bagi 5. Gitu 5. Setiap kategori CJ penyertaan tadi Tuan Anik kata akan diberikan dalam bentuk e-sijil. E-sijil insya-Allah. Gitu Kalau tahun lepas pun kita buat e-sijil juga Tahun lepas pun kita buat e-sijil. Okey juga Okey, peringkat kebangsaan 5 orang peserta bagi setiap kategori akan mewakili Melaka ke pertandingan peringkat kebangsaan. Okey, lepas tu semua kategori pertandingan akan menggunakan format pertandingan silat seni Kementerian Pendidikan Malaysia kecuali bagi aturan keluar dan masuk gelanggang. Kalau tidak, dalam format kementerian tu kita kena masuk, keluar gelanggang tu akan dikira markah sebagai tertib. So markah tertib kali ni kita tak kira keluar masuk sebab kita tak nak dalam rakaman tu ada keluar masuk. Maknanya bila rakaman bermula budak dah berada di tengah-tengah. Untuk mulakan peragaan dengan salam hormat dulu. Mesti buat salam hormat dulu. Okey je Okey, ni saya buat Google Site. Okey, dalam Google Site ni saya akan postkan dalam grup teknik dalam grup guru-guru silat sekolah. Okey. Saya akan masukkan kat Google Site ni juga Kat Google Site ni Google Site je.
Ni Google Site dia. Kat dalam ni cikgu boleh tengoklah surat, objektif, lepas tu cikgu tengok aturan pertandingan. Dia dalam ni Semua dah ada dalam ni. Semua dah ada dalam ni. Okey. Berapa tarikh rakaman kena hantar, kategori syarat persembahan, penghantaran video. Semua ada dalam ni. Okey, aspek dinilai nanti ni Saya ada letak aspek dinilai ni. Okey, lepas tu borang pertandingan. Ni borang penyerahan video. Cikgu tekan borang ni, tekan button tu, dia akan keluarlah borang ni. So nanti cikgu letak, nanti saya akan tambah lagi nama guru Nama peserta, nombor kad pengenalan, lepas tu nama sekolah, lepas tu nama guru, jantina peserta lah. Lepas tu kategori yang di ni, lepas tu pautan video rakaman. Cikgu paste yang pautan YouTube tu di sini. Lepas tu cikgu hantar. Cikgu hantar. Lepas tu selesai lah. Cikgu Ni borang dia lah. Okay, ni dia punya Google Site je So Google Site ni punya dia punya pautan dia saya akan masukkan dalam grup Telegram guru-guru silat sekolah. Kalau siapa tak ada, saya dah letakkan nombor telefon saya tadi, cikgu PM pada saya akan masukkan dalam ni Saya akan masukkan dalam grup Telegram sekolah guru silat sekolah JPN Melaka Okey cikgu Saya ada cadangan Cikgu Zamir. YouTube channel lah, cantik lah tu. Tapi cikgu nak kumpulkan dia punya link video. Kita buat satu YouTube channel Silat JPN Melaka. Kita punya Saya faham. Betul. Penyertaan semua kita kumpulkan, masukkan dalam tu. Maknanya cikgu tak perlu buat dalam link YouTube lah. Boleh juga dia buat YouTube video je lah. Dia buat boleh dua cara. Sama ada dia nak bagi link dia ataupun dia bagi file asal dia. Itulah. Maknanya kalau nak file asal, kita minta, saya sebenarnya memang nak buat macam tu. Sebenarnya. Nak buat satu YouTube channel bawah silat Negeri Melaka. Cantiklah kita susun kan. Lepas tu kita pun boleh susun nombor kategori. Boleh kita standardkan kalau macam tu. Ya, boleh kita standardkan nama dia punya tajuk tu kan. Boleh. Cuma saya ni lah. Saya buka pada cikgu-cikgu lah. Mana yang mudah. Kalau cikgu setuju, cikgu cuma bagi dia punya link video asal dia. Jangan, tak payah masuk dalam YouTube. Cikgu Herman akan masukkan dalam YouTube bawah channel Silat JPN Melaka. Sebab kita pun memang ada kan nak buat kan. Kita punya YouTube kita sendiri kan. Boleh kan cikgu Kalau kata cikgu setuju, bermaksud saya nak ubahkan syarat ni sikit. Kita cuma pastekan pautan ke video asal tu. Tak perlu masuk dalam YouTube. Macam mana cikgu? Ni cikgu, dia ada dua cara. Satu caranya, cikgu bila cikgu rakam video tu, cikgu save kat dalam Google Drive. Biasanya cikgu save dalam Google Drive. Daripada Google Drive tu nanti ada link. Cikgu hantar link yang Google Drive tu pada kita. Gunakan borang tu lah, cikgu paste je. Ada satu cara lagi, video yang cikgu dah rakam tu tadi, cikgu upload dalam YouTube. Bila cikgu upload dalam YouTube, nanti bila cikgu nak share, cikgu akan dapat dia punya shareable punya link tu. Link yang boleh di-share tu. Cikgu copy, cikgu paste dekat dalam borang. Dia ada dua cara lah. Cara yang pertama tu, just cikgu rakam, cikgu save dalam Google Drive. Biasanya pasal Google Drive dia boleh dapat link. Cikgu jangan hantar video bulat-bulat je. Macam mana Cikgu Luqman? Cikgu Aiman, saya bukan tak nak hantar sebab saya nak dia masukkan dalam borang. Yelah, betul lah, masukkan link borang dia je. Link cikgu video asal masukkan link video asal tu. Cikgu jangan hantar video pada kami. Cikgu jangan hantar video pada kami. Okay, ada yang nak ikut. Okey, macam ni lah. Kita bebas lah. Siapa yang rasa susah nak buat YouTube tu, hantar link video. Siapa yang boleh buat video YouTube, hantar link video YouTube. Jadi antara tujuan dia untuk teknikal silat Melaka punya dokumentasi juga. Ya, dokumentasi. Maknanya kita tahulah penyertaan berapa orang, apa semua kan. So maknanya kita bagi kelonggaran lah. Siapa yang rasa dia nak hantar link video asal tu, hantar link video asal.
Kalau kata dia nak hantar pakai YouTube, pakai YouTube. Tak masalah. Mana yang senang pada cikgu lah. Mana yang senang pada cikgu. Sebenarnya, dulu senang. Tak masalah je. Dulu senang. Kadang-kadang mungkin ada yang tak familiar dengan YouTube, dia nak upload tu. Okay je kan? Okay, ada apa lagi cikgu yang nak tanya sementara ni? Sementara boleh tanya. Maknanya saya akan kekalkan dengan faktoran yang sedia ada tu lah. Saya akan kekalkan dengan faktoran yang sedia ada ni. Okay. Ada apa lagi yang nak tanya? Sementara ada kesempatan ni, kita boleh tanya supaya nanti cikgu jelas lah. Cikgu nak jelaskan. Itulah. Kita satu lagi masalah kita ni, macam mana kita nak menerangkan pada pelajar kita ni nanti. Kat semua kat rumah. Tapi saya difahamkan, kita kena buat aktiviti kuku kan, perjumpaan kuku kan. So bila buat perjumpaan kuku nanti cikgu terang kan. Kena buat perjumpaan kuku kan sebab dah keluar arahan kan. Keluar arahan 5 kali perjumpaan kan. So maknanya boleh inilah, boleh terangkan semasa perjumpaan kuku tu nanti lah. Ya. Cuma kena macam mana nak setting. Alhamdulillah ada grup sendiri. Alhamdulillah. Macam ni kita nak setting ni lah je kan. Nak setting, subhanallah, nak setting pergerakan tu. Itu cikgu kena bincang dengan guru latih lah. Mungkin kena ajar secara online ke. Cuma saya nak ingatkan cikgu peraturan yang SOP yang ditetapkan oleh MKN dengan KPM mesti dipatuhi lah. Jangan sampai melanggar SOP yang telah ditetapkan. Contohnya macam pasal nak latih budak, cikgu suruh dia pergi ke rumah guru latih dan menyebabkan ada perkumpulan apa semua. Bila tanya, ni nak latih untuk ni tandingan silat. Tak pasal-pasal lah. Tu saya nak ingatkan, SOP mesti dia patuhi dalam cikgu nak melaksanakan pertandingan ni lah. Cikgu nak melaksanakan pertandingan ni, SOP mesti dia patuhi lah. Okay, jangan langgar SOP. Pasal-pasal kita kena, murid-murid kita pun kena. Okay, memang akan ada banyak kekangan tapi kita usahalah. Sebabnya kalau kita lihat pun taekwondo pun banyak juga halangan. Halangan ni sama macam kita tapi dia punya pertandingan banyak. Dah sampai peringkat Asia Tenggara, Asia Pasifik. Dia banyak peringkat bangsa sekarang. So kita nak bagi peluang kepada budak kita ni pula. Okay je Poster pertandingan ni. Poster pertandingan ni lah. Pada murid-murid kita ni, kita nak post pada mereka. Bagus juga tu. Cikgu Herman boleh buat juga poster. Cikgu Herman boleh buat tu. Cikgu Herman bagian boleh. Nanti ada je. Fadilah. Nanti Fadilah dia nanti saya buatkan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu sebab saya letak dia bahagian penerbitan. Dia memang hebat bahagian ni. Lagi satu tuan saya nak bagi pendapat sikit. Kalau boleh dalam slide tuan ni kan, dalam slide tuan ni saya dapati tak ada pun menyatakan tentang mengikut SOP yang ditetapkan oleh MKN. Okey pun. Jadi sebaik-baiknya tuan letak juga, dan di mana semua borang-borang dalam Google tu semua pun mesti ada nyatakan di situ, sebab kita tidak mahu nanti satu hari nanti ada orang akan backfire balik kan. Dia buat macam tadilah, dia nak buat latihan, lepas tu dia cakap ni untuk pertandingan. Jadi dia kata pihak pengajar tak ada maklumkan pun kan. Jadi sekurang-kurangnya dalam slide, dalam borang tu semua dah ada, maka tuan selamat, kita semua selamat lah. Okay, terima kasih tuan. Okey, insyaAllah. Tak apa, saya akan tambahkan dalam Google site tu juga. Maknanya mesti inilah, syarat persembahan tu saya akan tambahkan mesti mematuhi SOP yang sedia ada lah daripada MKN dan juga KPM. Okey, terima kasih Jo. Betul tu. Betul. Sekarang kan dia menyalahkan kita kan. Tak ada maklum tak dalam apa makluman kan. Okey, terima kasih Jo. Okey. Ada apa lagi Jo? Nak ditambah? Atau nak ditanya lagi? Okey, saya harap kita punya penyertaan ni akan bertambah lah tahun ni sebabnya budak kita dah tak dapat nak buat perjumpaan bersemuka. Pertandingan pun tak boleh buat secara bersemuka. Tetapi alhamdulillah dalam keadaan macam ni, bila diadakan pertandingan di dalam bentuk dalam talian ni, kita lihat budak kita ada peluang lebih ramai untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Kalau tidak, satu kategori seorang aja tapi sekarang ni satu kategori 5 orang boleh pergi. So maknanya peluang kat situ, maknanya ada hikmah lah.
Okay, dari segi bilangan penyertaan boleh ramai peringkat kebangsaan. Okey je Yang tadi yang kata tak ada yang tak ada apa, yang tak masuk lagi dalam grup guru silat JPN tu, nanti cikgu PM pada saya. Nombor telefon dah ada Saya dah masuk dalam ruangan chat tu. Nombor telefon saya Okay, saya masuk sekali lagi nanti cikgu PM pada saya untuk saya masukkan dalam tu dalam grup guru silat JPN. Dalam guru silat JPN tu sebenarnya cikgu boleh masukkan juga guru latih silat sekolah cikgu. Kalau kita buka grup tu kepada semua sekali, guru penasihat dan juga guru latih silat, supaya dia tahu semua maklumat tentang tandingan silat di sekolah-sekolah. Dan sebab dia yang akan bantu kita nanti, insyaAllah. Dia yang akan bantu kita nanti untuk buat peragaan ke apa semua. Cikgu boleh masukkan, cikgu boleh PM pada saya untuk masukkan guru silat dalam grup guru silat JPN. Okey juga, ada apa lagi, Jom? Kalau ada sebarang pertanyaan, ada masa-masa boleh cikgu tanyakan dalam ni, dalam grup kita tu lah. Okey juga, Yuran penyertaan tak ada juga, Yuran penyertaan tak ada, cuma. Percuma saja, yuran penyertaan tak ada. Okey juga, Cikgu Zami, Cikgu Fadilah. macam apa penggunaan apa macam kita pegang-pegang kan, diorang kan ada pegang-pegang barang kan, boleh ke digunakan? Tripod. Pegang barang sana tu cikgu Fadilah. Alah, apa nama dia panggil lah? Kalau silat kan dia ada macam Tripod. saya pun senjata, yes, saya nak sebut pun. Boleh ke? Senjata tak digunakan cikgu. Tak ada Kita memang tangan kosong semua. Kosong tangan kosong. Senjata tak digunakan. Okay, Tangan baik. kosong. Nanti saya akan masukkan format pertandingan silat sekolah-sekolah peringkat kebangsaan. Okay. Kita memang tangan kosong je. Tak ada senjata je So saya ucap terima kasih sekali lagi pada Tuan Hanif, pada semua teknikal yang dapat hadir, pada Cikgu Fauzi Alhamdulillah Cikgu Fauzi dah sihat Cikgu Fauzi. Cikgu Fauzi tak dengar suara. Cikgu Fauzi dah sihat Belum. Belum sihat lagi? Tak dulu. Macam mana you? Luka semua alhamdulillah, cuma belum berjalan. Baru dapat turun katil dan jalan dengan tongkat lagi lah. Rasanya tak ada apa dah kot. Benda yang saya nak cakap semua saya dah sampaikan awal-awal tadi tu. Kita mengharapkan yang peringkat negeri punya perjalanan tandingan pencak silat saya dalam talian ni berjalan dengan lancar lah, insyaAllah. Okey, saya ucapkan terima kasih lah pada semua yang dapat hadir. Terima kasih pada Tuan Hanif, sama-sama dapat hadir bersama untuk bagi dalam taklimat kita ni, dan semua teknikal dan juga guru penasihat dan juga guru latih yang ada saya ucap terima kasih. Semoga perjalanan tandingan kita ni dapat berjalan dengan lancar, insyaAllah, dan kita dapat pilih peserta yang terbaik lah di peringkat negeri untuk dihantar ke peringkat kebangsaan. Dan kita harap peserta yang kita dapat wakilkan ni dapat juga mewakili Malaysia ni, insyaAllah, kalau ada di peringkat antarabangsa ni. Itu saja dari saya, tuan-tuan dan puan. Jangan lupa isi kehadiran tu untuk dimasukkan dalam SPL KPM. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.